wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesihatan, atas usia, atas kelapangan, atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Selama ini mudah-mudahan kita terus mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga mengatakan bahawa qalilan ma tashkurun. Di kalangan hamba-hamba Allah taala, masalahnya ialah masalah bersyukur. Kurang sangat hamba Allah yang bersyukur. Jadi bila Allah sudah beritahu bahawa kelemahan manusia ini ialah bersyukur, maka kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah beri yang tidak terkira banyaknya. Banyak sangat nikmat yang Allah beri kepada kita sejak kita lahir sampailah ke hari ini. Daripada kita mula menghirup usia ataupun menghirup udara dunia ni, sehingga sampai saat ini kita masih lagi mendapat nikmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah sebut dalam perkataan Allah Taala yang mudah, firman Allah Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi di kesempatan ni kita ingin meneruskan tafsir Al-Quran, iaitu tafsir surah Al-Lahab, yang dikenali atau yang biasa dibaca oleh tuan-tuan, perempuan dalam solat atau di luar solat. Apa ayat tersebut? Ayat surah Al-Lahab ini ada 5 ayat dan diturunkan di Mekah Al-Mukarramah selepas penurunan surah Al-Fatihah. Makna surah Al-Lahab ini ialah surah yang ke-111 dalam Al-Quran dan surah yang paling popular dan surah yang terawal diturunkan selepas Al-Fatihah, bagaimana Allah menceritakan tentang satu mukjizat kebenaran. Ayat yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabi wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla narun zata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. 5 ayat. Apa maksudnya? Tabat yada abil lahabi wa tab. Celaka. Allah mulakan dengan perkataan celaka, binasa. Dan Allah mention, Allah sebut dalam ayat ini nama individu yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada individu yang jahat, Allah sebut. Ada individu yang baik pun Allah sebut. Ada bangsa yang baik terpilih pun Allah sebut. Ada bangsa yang hina pun Allah sebut. Antaranya Allah sebut tentang Fir'aun. Bagaimana Allah mencerita tentang kejahatan Fir'aun. Allah cerita tentang anak angkat Rasulullah bernama Zaid. Dan Allah juga menceritakan tentang kisah Abu Lahab, bapa saudara Nabi. Di kalangan bapa saudara Nabi yang ramai, hanya Abu Lahab saja yang Allah sebut dalam Al-Quran. Abu Talib Allah tak sebut. Hamzah Allah tak sebut. Al-Haris Allah tak sebut. Dan ramai lagi. Bapa saudara Nabi SAW. Termasuk bapa Nabi bernama Abdullah pun Allah tak sebut. Datuk Nabi Allah sayang pun Allah tak sebut. Tetapi bapa saudaranya yang bernama Abu Lahab ini Allah sebut, dan Allah beri satu surah khas. Surah Al-Lahab. Ada yang dipanggil surah Al-Masad. Apa maksud Lahab? Penghembus api. Apa maksud penghembus api nanti kita akan ceritakan. Siapa itu Abu Lahab? Dalam ayat tersebut, dalam firman tersebut, satu pengumuman Allah Ta'ala. Satu cabaran Allah Ta'ala. Satu kepastian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana Allah menceritakan tentang Abu Lahab ini yang mati kafir. Allah ceritakan tentang isi Abu Lahab mati pun mati kafir. Allah terang-terang Allah cerita. Allah tidak berselindung. Bagaimana Abu Lahab ini yang Allah telah tamatkan bahawa kehidupan akhirnya mati dalam kekafiran. Abu Lahab mati ketika usia dakwah sudah mencapai 15 tahun.
Islam muncul di bawah Nabi SAW dan Rasul berada di Mekah selama 13 tahun. Rasul berada di mana selama 10 tahun. Awal surah Al-Lahab ini diturunkan ketika mana Nabi baru dilantik jadi Rasul. Dan dia turunkan selepas penurunan surah Al-Fatihah Ummul Kitab. Dan Allah bercerita tentang peristiwa bagian Abu Lahab yang tak akan terima Islam sampai bila-bila. Allah ceritakan tentang isi Abu Lahab pun tak akan terima Islam sampai bila-bila. Maksudnya ialah Rasul tak perlu dakwah pun pada Abu Lahab. Tak perlu dakwah pun pada Ummu Jamil, isi pada Abu Lahab. Sebab Allah dah beritahu bahawa kedua-duanya memang tidak akan masuk Islam. Kan macam satu keganjilan dan keajaiban. Macam mana tentang Fir'aun? Allah cerita tentang Fir'aun, tetapi Allah tak cerita tentang bahawa Fir'aun akan mati kafir. Dan Allah bawa anak angkat Fir'aun bernama Musa bersama dengan adik Nabi Musa bernama Harun pergi berdakwah pada Fir'aun lagi. Untuk menyedarkan Fir'aun. Dan dalam Al-Quran Allah tak pernah cerita pun. Tak ada ayat yang menceritakan bagaimana Allah sudah berjanji bahawa Fir'aun ini tidak akan masuk Islam sampai bila-bila. Tidak akan menerima dakwah sampai bila-bila. Itu manusia yang paling jahat. Manusia yang paling jahat di zaman Nabi Musa. Nah, zaman Nabi SAW, manusia yang paling jahat yang setara dengan Fir'aun ialah Abu Jahal. Sebagaimana sabda Nabi, Inna Fir'aun fi hazil ummah il Abu Jahal. Sesungguhnya Fir'aun di zaman umatku ialah Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal pun Allah tak cerita bahawa dia akan mati kafir. Fir'aun Allah tak cerita dia akan mati kafir. Namrud Allah tak cerita dia akan mati kafir. Tetapi Abu Lahab Allah cerita awal-awal. 15 tahun sebelum Abu Lahab mati, Allah dah cerita bahawa Abu Lahab memang akan mati kafir. Bersama isteri Ummu Jamil. Kalau Abu Lahab nak membatalkan dakwah Nabi. Abu Lahab ni rajin bercerita berkaitan dengan Rasulullah ni ada masalah mental. Rasulullah ni memang gila. Rasulullah ni memang penipu. Rasulullah memang pendusta. Jadi ada tempoh 15 tahun untuk Abu Lahab membatalkan dakwah Nabi dengan begitu mudah. Sebab ini bola tanggung. Memang terlalu mudah untuk Abu Lahab untuk menyatakan Muhammad ini memang mental, memang gila, memang pendusta, memang penipu. Dengan cara macam mana? Dengan cara dia masuk Islam. Selesai masalah. Apa dia? Bila dia masuk Islam, jadi ayat ini tidak relevan lagi. Allah kata dalam surah Al-Lahab, Abu Lahab tidak akan masuk Islam sampai bila-bila. Ummu Jamil tidak akan masuk Islam sampai bila-bila. Hidup ni dalam kebinasaan. Tapi dalam tempoh 15 tahun tak berlaku apa-apa pun Abu Lahab. Tak teringin untuk masuk Islam. Dan dia sah mati kafir. Maknanya ini satu mukjizat besar yang terang dan nyata. Bahawa Allah telah menyatakan bahawa wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demi bintang-bintang di langit, bahawa saudara kamu ini bercakap bertutur atas wahyuku dan dia tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya kecuali apa yang disampaikan berdasarkan perintah dan wahyuku. Begitu juga surah Al-Lahab. Tabbas yada Abil Lahab wa tab. Celakalah, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Dan Allah kata watab, dan sesungguhnya ia mesti akan binasa. Allah mulakan perkataan binasa kedua-dua tangan, Allah akhirkan kata mesti dia akan binasa. Kenapa sangat murka Allah Ta'ala kepada ini? Mesti ada sebab. Kenapa Allah turunkan surah Al-Lahab ini? Mesti ada sebab. Ayatnya 5, mesti ada sebab. Mengikut Imam Bukhari menyatakan bahawa daripada riwayat-riwayat yang lain, sambungan silsilah yang lain yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa Nabi SAW naik di atas lembah Basah. Ada kata itu Bukit Sofa. Ada riwayat kata di lembah Basah.
Di mana lembah basah? Di atas juga Bukit Sofa, berhampiran Bukit Sofa. Ketika mana baginda naik di atas bukit tersebut atau lembah tersebut, Rasul panggil semua orang Quraisy datang. Panggil, hai orang-orang Quraisy, mari datang. Aku nak menghabarkan kamu satu berita. Jadi, bila semuanya datang, sebab Rasul nak menghabarkan satu berita, maksudnya ialah penentangan besar-besaran pada Nabi belum ada lagi. Sebab mereka datang. Satu Mekah, satu kawasan lembah tu datang. Datang untuk bertemu Nabi sebab Nabi nak sampaikan satu berita. Semua terhimpun, Nabi kata, awas, ada musuh di sebalik bukit ini di pagi hari ini. Lalu, Rasulullah berkata lagi pada orang Quraisy, bagaimana kalau aku maklumkan kepada kamu bahawa ada musuh yang akan datang menyerang kamu pada pagi ini atau pada petang ni. Maknanya berita Rasulullah panggil ni atas bukit Sofa atau lembah basah ni waktu pagi. Bagaimana kalau aku beritahu pada kamu ada musuh yang akan menyerang Mekah pada waktu pagi ni atau waktu petang? Adakah kamu percaya? Seluruh orang Mekah sepakat mengatakan kami percaya. Sebab Nabi tak pernah menipu. Nabi dipanggil Al-Amin, orang yang paling dipercayai. Ceritalah tentang Nabi ketika itu semua kata dia baik. Sebab itu dipanggil Al-Amin. Bukan Rasulullah sendiri yang mengeluarkan dia Al-Amin. Al-Amin lah panggilan gelaran yang diberi ke sini oleh orang Quraisy. Dan orang Quraisy pula bila diberi dia akan respect kepada gelaran tersebut. Sebab gelaran ni gelaran yang tidak pernah diberi pada orang lain. Kenapa? Kerana kepercayaan yang luar biasa mereka pada Muhammad, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia luar biasa. Orang kaya yang nak pergi perantauan, nak bermusafir, mereka tak percaya nak tinggalkan harta benda kat rumah. Emas-emas tak berani nak tinggalkan rumah. Sedangkan itu keluarga mereka, ada isteri, ada anak-anak. Tak percaya. Siapa yang mereka percaya? Mereka bawa emas ni jumpa Rasulullah. Ya Muhammad, tolong simpan untuk saya. Balik tu saya ambil. Nanti saya akan beri kamu hadiah. Upah atas perkhidmatan penyimpanan ni. Dia pergi jumpa Nabi. Kau emas simpan tak apa, boleh simpan emas sendiri. Selama ni simpan, tak ada apa hilang pun. Tapi tak percaya sebab tempoh bermustafir, tempoh berkabilah ni lama, ambil masa 3 bulan. Bimbang. Jangan balik-balik gantai ni daripada gantai emas tinggal gantai bersikal. Daripada kalung jadi lain, jadi tali sabut ni kan. Baik, aku jangan simpan sini. Nak bawa, takut kena rompak. Jadi, banker yang paling diberi ialah Rasulullah. Simpan. Bukan seorang, semua sekali orang kaya. Yang simpan, sebab viral katakan kawan yang simpan, aku serah pada Muhammad. Muhammad balik. Kalau ada tiga lah balik benda yang ada. Takkan hilang satu pun. Umar Rasulullah mana ada peti besi. Umar Rasulullah tak ada peti besi langsung. Tapi Rasulullah tak, orang percaya dan orang takkan ambil pun. Takkan laku kecurian pun. Sebab orang yang paling dipercayai, mereka beri gelaran Al-Amin. Jadi bila sampai berita tersebut, Rasulullah kata, adakah kamu percaya kalau aku beritahu bahawa musuh akan serang kita pagi ni atau petang? Mereka jawab, percaya sebab kami tak pernah dapati kamu berbohong, wahai Muhammad. Kalau gitu aku nak maklum kepada kamu. Bahawa kamu percaya tak kalau aku katakan bahawa azab Allah ni pedih sangat. Terlalu pedih. Memang orang akan percaya. Benda yang tak nampak, musuh yang tak nampak kesan tapak kaki kuda pun, unta pun, tak nampak bayang pun mereka percaya. Apatah lagi ini. Rasul kata, bagaimana kalau aku beritahu pada kamu, azab Allah ni pedih sangat. Azab tu mengerikan, menakutkan. Macam-macam, dah mula terhalang. Sebab bukan terhalang kerana percaya atau tidak. Mereka tetap percaya tapi benci. Wah, ni lain macam. Dalam keadaan manusia, orang Quraisy ketika terpinga-pinga, Abu Lahab ni, bapa saudara Nabi yang selama ni respect habis dengan Rasulullah.
sanjung Nabi, dia tu kata celaka betul Muhammad. Celaka betul Muhammad. Sebab ni ke kau kumpulkan kami, wahai Muhammad? Kami ada banyak kerja lain, sebab ni ke celaka. Ni, digunakan kedua-dua tangan ni. Memang celaka betul anak saudara aku ni. Benci amat sangat. Tu benci, berubah. Jadi, atas cakap tersebut, Allah pantas turunkan surah ni. Tabat yada abi lahabin wa tab. Wahai Abu Lahab, kedua tangan kamu yang akan binasa. Kedua-dua tangan pula kamu yang lain celaka. Dan kamu akan binasa sampai bila-bila. Jadi Allah beritahu dah. Kau yang celaka, Abu Lahab. Sebab tu nama Abu Lahab sebenarnya nama sebenarnya dalam surat beranak dia. Nama ni ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Gelarannya ialah Abu Utaibah. Nama gelarannya Abu Utaibah. Siapa Abu Utaibah? Orang Arab, biasanya lelaki bapa ni, gelaran dia kepada anak lelaki sulung. Tak kira lah anak tu betul-betul sulung ataupun anak yang nombor 3 atau 4, tapi lelaki yang pertama dalam keluarga, namanya diberi gelaran. Jadi anak Abu Lahab yang sulung bernama Utaibah. Anak yang nombor 2 bernama Utbah. Dia ada 2 orang anak. Abu Lahab ni kulit ni memang cerah. Kulit kemerah-merahan. Rambut macam rambut afro. Matanya juling. Juling matanya. Jadi orang tengok pun takut juga. Dia orang kaya. Bapa saudara Nabi yang paling kaya 2 orang. Abu Lahab dengan Abbas. Abu Lahab ni dia pemurah. Tapi dalam masa yang sama dia seorang pemboros. Abbas kaya tapi kudukut. Jadi Abbas dan Abu Lahab kedua-dua kaya. Abu Lahab bila mana Nabi dilahirkan, ada riwayat mengatakan bahawa gembiranya sehingga ia membebaskan seorang hamba yang paling disayang bernama Suwaibah. Gembira. Allah sebut dalam Quran, lan tanalu birra hatta tunfiqun ma tuhibbun. Tidak dinamakan kebaikan sekiranya kamu tak beri sesuatu yang kamu suka. Suka beri. Abu Lahab suka beri. Dan Abu Lahab ni seorang yang pemurah, baik hati. Dan dalam masa yang sama dia pemboros. Kejahatan lain yang ceritalah. Peminum arak yang tegar pun dia juga. Dia juga buat maksiat-maksiat lain. Dan dia gembira sangat, dia buat kenuri untuk Nabi. Ketika mana Nabi berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, dia orang yang gembira juga. Dan dia juga sponsor kenduri untuk Rasulullah. Sebab Abu Talib orang miskin, dia sponsor. Jadi sifatnya ialah dia memang kaya-raya. Terlalu kaya. Tapi dia ada 2 orang lelaki saja. Isterinya bernama Ummu Jamil binti Haq. Adik perempuan kepada Muawiyah bin Harb. Bangsa Umayyah. Cantik. Nama pun Ummu Jamil. Ada pendapat, ada yang kata dia ni ratu cantik. Wallahu alam. Ummu Jamil. Wanita ibu yang cantik sangat. Cantik. Kahwin dengan Abu Lahab. Atas patut perkahwinan tersebut, inilah dia. Dia penyokong kuat suami dia. Dia penyokong kuat. Jadi selepas peristiwa tersebut, selepas kutukan pada Nabi SAW, Allah turunkan ayat ni. Dan Abu Lahab sentiasa ikut Nabi. Dah kaya sangat, kerja tak ada ikutnya. Bila Nabi beri berdakwah, dia akan ada follow belakang. Lepas Nabi bercakap, Nabi dakwah ni mudah, tak sampai 5 minit. Apa Nabi kata dalam dakwah Rasulullah? Rasulullah berdakwah, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah.
Nescaya kamu orang yang berjaya. Itu je. Itu je dakwah Nabi. Nabi pergi ke mana-mana, pergi ke pasar. Nabi suka dakwah di pasar. Satu ketika Nabi pergi pasar bernama Zul Majaz. Rumah Abu Lahab dengan rumah Nabi dekat-dekat. Kalau tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari, penonton yang Allah Ta'ala, kalau pergi ke Mekah Al-Mukarramah, di sebelah Masjidil Haram, iaitu bersebelahan, sebelah kanan, iaitu berhampiran dengan Jabal Qubais. Jabal Qubais, dekat dengan rumah Khadijah, bersebelahan rumah Khadijah ialah rumah Abu Lahab. Atas sedikit bukit, rumah Aminah binti Abdul Wahab. Rumah Khadijah binti Khuwailid bawah, berhampiran dengan pintu umrah. Berhampiran dengan tandas toilet yang banyak-banyak tu. Orang masuk pintu umrah. Itu rumah Khadijah binti Khuwailid. Di situlah tempat Jibril AS berkali-kali masuk rumah tu. Isteri Nabi ada ramai. Hanya 2 orang isteri saja yang Allah pilih untuk dimasuki oleh malaikat Jibril. Itu Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah radhiyallahu anha. Khadijah di Madinah, di Mekah, Aisyah di Madinah Al-Munawwarah. Khadijah rumah dia berhampiran dengan Masjidil Haram. Aisyah rumahnya dalam Masjid Nabawi. Jadi dua-dua isteri Nabi. Jadi bersebelahan sikit rumah Abu Lahab. Ini dekat. Rumah Abu Talib berhadapan lagi sikit. Atas berhampiran pintu sofa. Rumah Rasulullah, Mak di Aminah atas lagi. Rumah Abu Jahal bersebelahan dinding dengan Jabal Qubais. Istana raja tu bawah tu. Rumah asal Abu Jahal. Jadi sekitar-sekitar ni, sebab tu kita tengok ada Syarik Bani Hashim. Ada jalan Bani Hashim. Kelompok-kelompok Bani Hashim tu ada di situ. Jadi Rasulullah sentiasa pergi ke pasar-pasar nak berdakwah, pergi ke tempat ramai orang, tempat orang ramai. Zul Majaz, pasar. Rasulullah ucap, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, cakaplah, ucap je la ilaha illallah, Tuhan yang sembah kecuali Allah. Kamu mesti akan berjaya. Abu Lahab yang duduk belakang ikut. Dia mula bercerita, kamu percaya ke? Yang percaya ni pembohong besar ni pendusta ni, dia pencipta agama baru ni, tak mana-mana datang ni. Dia masing-masing bila kata, bapak saudara sendiri kutuk anak saudara. Begitulah Rasul pergi dakwah lain, dia akan pergi counter balik. Dia duduk dengar, lepas tu lepas Rasul keluar, dia beritahu, ni jangan percaya. Bermulalah sifat hasutan dia ni yang dipanggil Abu Lahab. Apa Abu Lahab? Lahab ni maknanya peniup api. Api yang nak padam, dia akan tiup bagi menyala lagi. Adu domba. Penyebar fitnah. Penyebar kebencian. Ini sifat Abu Lahab. Jadi kalau kita perhatikan tentang ini yang Rasulullah mengatakan bahawa dan sebuah hadis Bukhari yang hadis ke-10. Apa Rasulullah kata? Seorang Muslim adalah seorang yang orang Muslim lain rasa selamat daripada gangguan lidah dia dan tangannya. Apa Muslim? Salam, selamat. Muslim orang yang memberi keselamatan. Jadi Nabi kata orang Muslim ialah orang yang bila duduk sebelah dia, orang tu rasa selamat. Daripada mana? Daripada dua anggota. Lidah, tangan. Tangan kadang kerja menumbuk, mukul dia. Silap sikit, kadang-kadang makan semeja. Minum semeja, minum kopi, minum teh, minum air sebagainya ni, duduk semeja. Yelah semeja, sekarang masa PKP ni kan boleh 2 orang satu meja. Borak, go, dah bergaduh. Tunggang langgang, meja terbalik dah. Cawan habis balik, dah tumbuk dah. Tak selamat. Muslim yang dipanggil Muslim ialah orang lain akan duduk sebelah dia rasa selamat. Selamat daripada dikutuk, selamat daripada difitnah, selamat daripada dipukul. Ini Rasulullah beritahu dalam sebuah hadis. Bagaimana Imam Nawawi mensyarahkan atau menyatakan tentang ni. Lahab ni adalah orang yang merosakkan hubungan. Lahab. Pelahap. Orang yang merosakkan hubungan. Orang yang suka menyalakan api yang hampir nak padam. Allah sebut dalam surah Al-Qalam. Surah percakapan.
pada ayat yang 10 hingga 11. Saya hanya cerita tentang mafhumnya lah. Allah kata apa? Mafhumnya. Dan janganlah kamu menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah. Lagi yang hina pendapatnya dan amalannya. Kenapa? Orang itu suka mencaci. Suka menyebar fitnah. Suka menghasut. Untuk apa dibuat? Untuk memecah belahkan orang ramai. Allah sini kata jangan ikut dia. Jangan ikut dia. Jadi bahayanya Abu Lahab dan bahaya perbuatan Abu Lahab, Allah terangkan Nabi jangan sampai hari ini. Jangan jadi. Walaupun Abu Lahab telah malah mati dah. Nabi sebut dalam dalam sebuah hadis daripada Huzaifah. Hadis oleh Imam Muslim, nombor hadis nombor yang 303. Nabi bersabda mafhum namam. Apa itu namam? Orang yang suka memecah belahkan, mengadu domba, menabur fitnah, memviral benda-benda yang tak betul. Tidak akan masuk syurga. Ni dalam kehidupan hari. Zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis yang mengatakan bahawa orang Muslim, orang yang selamat. Daripada apa? Daripada lidah dan tangannya. Kenapa tangan? Tangan juga ni tulis teks untuk viralkan benda-benda fitnah. Ada di kalangan artis-artis ni yang difitnah. Cerita macam-macam. Bila nak kena samannya, mula takut. Ada orang yang masih hidup, viralkan. Dah mati dah orang tu dah. Sedangkan hidup lagi orang tu. Terkejut. Ada yang kata, kita lihat, ada yang kata, orang cerita pasal dia mati dah 2 kali, 4 kali dah. Dia hidup lagi. Tapi orang viralkan 2-3 kali lah. Sian orang tu. Macam mana? Ni tangan. Nabi kata tangan dan mulut lidah. Kadang-kadang lidah tak bercakap tapi tangan bercakap. Apa isu pandai ni? Oh, okey, viralkan. Sama, sila share. Orang Melayu kan mana suka baca. Bukan semua, tak semua lah. Tapi sebahagian kecil ni tak suka baca. Dapat saja tak habis baca. Viral. Bangga menjadi orang yang pertama memviralkan. Bangga. Tak baca habis. Tak cerita lagi. Dan dia tak suka delete pula. Benda yang salah. Dan tak pergilah. Aku yang viralkannya sampai menyambung. Orang yang dulu buat. Sambung menyambung. Sebab bimbang orang seperti ini, Nabi isytiharkan tak akan masuk syurga. Impian orang yang bernama Muslim ini, impiannya ialah syurga. Orang yang tak Muslim pun impian nak masuk syurga. Orang Muslim lagi selayaknya ke syurga. Tapi Nabi dah kata dah orang yang suka viralkan benda fitnah. Orang yang suka mengadu domba, orang yang suka menabur fitnah, orang yang suka bercerita benda yang tak betul, sehingga orang percaya orang dah sampailah tahap membenci, bergaduh. Elok ke kawan tu berkawan baik, tak puas hati, sakit hati, hantarkan fitnah, cerita macam-macam, hantarlah benda gambar, capture ni, kemudian pula gambar tu diedit sebagainya, dah mula bergaduh dah. Kawan baik bergaduh. Suami isteri bergaduh. Adik-beradik bergaduh. Tak ada yang tak aman. Semua bergaduh. Sebab tangan. Tapi mengaku dia Muslim. Dia mengaku dia Muslim. Sedangkan Muslim inilah orang yang menyelamatkan. Dia berkata salam. Satu lafaz Assalamualaikum. Lafaz salam keselamatan. Lafaz salam, ucapan salam, orang pun salam. Orang yang baik. Jadi, ni cerita ni. Tengok pula Ustaz Abid Liu. Drama sana, sumbang semua. Tak puas hati juga, cerita juga menunjuk-nunjuk perbuatan tu menunjuk. Cerita juga. Dia sendiri tak buat, dia cerita orang yang buat. Seolah-olah dia tahu orang tu niat hati dia macam mana. Seolah-olah dia sampai tahap dia boleh menebus masuk dalam hati orang tu. Oh, kau ni riak. Dia tak buat apa pun. Tapi dia bercerita. Sebab tu Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa kalau kita tidak boleh buat pahala, jangan buat dosa. Kalau kita tak mampu buat kebaikan, jangan buat keburukan.
orang yang melakukan keburukan berani seperti Abu Lahab. Kita ambil contoh dan kita nak intipati ayat ni, kita kena selam bahawa spesies Abu Lahab ni masih ada lagi. Spesies-spesies dia masih ada lagi. Kita bawa lagi kisah sebuah hadis Nabi SAW. Kisah Abu Lahab nanti kita tengok. Hadis riwayat daripada Abdullah Ibn Abbas daripada Nabi SAW. Ketika mana Nabi berjalan bersama dengan sahabat-sahabat, Nabi terdengar dua kubur yang bersebelahan. Kedua-duanya diazab, sedang diazab dalam kubur. Lalu Nabi bercerita pula. Nabi cerita bahawa aku mendengar si pemilik kubur ni dan kubur ni sedang diazab. Sahabat-sahabat tak dengar. Rasulullah mukjizat mendengar. Orang tanya, sahabat-sahabat tanya. Nampak sahabat-sahabat bertanya. Tak kata, tak ada lah. Azab lah, tak apa, kita yang tahu sudah. Tak tanya kenapa ya Rasulullah. Untuk apa dia tanya? Untuk kita. Sebab kita tak hidup bersama Nabi. Kita tahu kenapa. Kita nak tahu musabab dia, kenapa dia siksa. Apa dosa dia. Dosa besar ke ya Rasulullah? Rasul kata, kedua-duanya bukanlah diazab kerana perkara yang berat. Untuk ditinggalkan. Tak, dia tak buat dosa besar pun. Dia membuat dua perkara saja. Pemilik kubur ni diazab sebab kencing tak basuh. Kencing tak basuh. Lepas kencing, jalan. Lepas kencing, jalan. Dalam Islam, hukum fiqah, kitab fiqah, bab yang pertama ialah bab taharah. Kebersihan. Bab yang terakhir ialah jenazah pun juga kebersihan. Maknanya hukum orang yang hidup dengan hukum orang yang mati berkaitan dengan kebersihan. Dan hukum taharah, penyucian ni ada dua. Satu menggunakan air, satu menggunakan batu atau benda kesat. Kalau tak jumpa air, batu. Tak jumpa batu, tisu yang kesat. Kain yang kesat dan sebagainya, yang kering, bersih. Suci, bersih. Sebab najis. Dengan sebab tak cuci air kencing itu, tak basuh tu jalan terus, dia diazab di dalam kubur. Bukan dosa besar pun. Tu je. Dia tak ngatur orang, tak ada apa sebab tu. Satu lagi Rasul kata, pemilik kubur ni diseksa sebab suka menyebarkan fitnah. Suka menyebabkan orang lain bergaduh. Suka melihat orang lain bermasam muka. Suka melihat orang lain rasa tak tenteram. Ni Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-213. Jadi bahaya ni tuan-tuan, perempuan. Perangai Abu Lahab ni. Sehingga sampai disiksa dalam kubur. Kedua-dua ni. Ini perangai. Sebab tu, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, mahukah kamu jika aku maklumkan, aku beritahu kepada kamu perkara yang paling jahat, orang yang paling jahat di kalangan kamu. Siapa dia Rasulullah? Rebut sahabat tanya, orang tanya, ya Rasul, siapa dia? Sebab nak tahu ni, orang yang paling jahat di kalangan kamu ni kamu ada yang paling jahat. Sifat penjahat. Lalu baginda bersabda ialah, sifat orang yang berada sekeliling kamu yang ni, dan kalau orang yang paling jahat ialah, kalau kamu ada sifat ni, buang, ini paling jahat sekali. Orang yang suka mengadu domba, melaga-lagakan, memecah belahkan kasih sayang di antara manusia, dan orang yang mencari keaiban orang yang tidak berdosa. Dua kesalahan. Riwayat Imam Ahmad. Sebar, melaga-lagakan orang. Yang kedua pula, cari aib orang. Orang tu tak salah pun, cari aib. Dia tak dosa dengan dia pun, cari aib. Cari sampai dapat. Sebab bangga jumpa aib. Orang sembunyikan aib, dia bangga selongkar, cari keaiban. Mana tak boleh jadi, cari keaiban. Sebab nak jatuhkan orang tu. Nak melaga-laga tak dapat, cari aib. Dedahkan aib. Dedahkan aib ni, Nabi kata, man satara mu'minan satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seseorang di dunia, Allah akan tutup aib di dunia dan aib di akhirat. Allah tutup sendiri. Jadi, nak cerita di sini bagaimana perangai Abu Lahab ni masih ada. Cerita Abu Lahab itulah sebab tu dia bilang Abu Lahab Al-Lahab, nyampai meniup-niup.
Api dah nak padam, dia tiup, bagi nyala lagi. Oh, nyala. Isi dia Ummu Jamil, supporter yang terbaik. Oh, dia tambah lagi. Tuan Amin tunggang tiup, Allah sebut tentang kayu. Dia bagi kayu, bang, bakar lagi bang. Bang, bakar lagi bang. Bang, bakar lagi bang. Dia penyokong Abu Lahab yang terbaik dalam urusan kejahatan. Sebab Allah cerita tentang kedua-dua laki bini, Allah cerita dalam Quran. Surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah, celakalah, hancurlah kedua-dua tangan Abu Lahab. Dan dia mesti akan binasa. Ma agna anhu malu wa ma kasab. Tak ada faedah langsung harta benda yang diusahakan selama ni. Tak ada faedah langsung. Ma agna anhu malu wa ma kasab. Usaha dia, harta dia sama ni habis. Bagaikan dibakar oleh api, oleh daun-daun yang kering. Buat baik macam mana pun tak ada. Tak memberi kesan apa-apa pun. Dia ada kebaikan ada. Tapi tak ada apa-apa. Allah kata aku tak nak terima pun. Kebaikan-kebaikan dia buat. Sebab ni kejahatan. Orang bukan Islam pun buat baik juga. Kadang-kadang lebih baik pada orang Islam. Kebaikan yang dia buat. Tetapi oleh kerana dia tidak ada tiket dan tidak ada resit kemasukan register sebagai Islam, sia-sia. Di dunia tetap panggil orang baik. Tapi dia tak boleh gunakan kebaikan untuk membantunya melepaskan daripada azab Allah Ta'ala. Baik. Poin yang tidak diterima. Baik. Tapi tidak diterima poin. Banyak kebaikan dia buat. Banyak. Sumbang. Bantu-bantu. Yang dibantu pun orang Islam. Tapi malaikat tak tulis apa. Sebab tak tulis apa. Sebab syarat ni mesti Islam. Jadi apa? Muhammad Kasab. Sasla naron zatalahab. Dia bangga yang dia ada anak. Dia pernah beritahu. Kalau betul lah Muhammad kata aku akan masuk neraka. Tak akan dapatnya masuk neraka. Sebab aku ada harta. Aku ada anak 2 orang. Anak-anak aku tak akan biarkan aku akan disiksa. Mesti dia akan usahakan untuk keluarkan harta aku untuk bayar balik. Untuk jamin aku tak akan masuk neraka. Sebab aku terlalu kaya. Sampai tahap tu sombongnya Abu Lahab. Dia sombong tentang harta, dia sombong tentang usaha, dia sombong tentang anak-anak. Jadi, saya naron zatal lahab, dia akan dibakar. Dia akan dibakar dalam neraka. Ni Allah cerita ni. Sebelum ni mati lagi Allah dah cerita dah. Allah cerita dia akan masuk neraka dan dibakar. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa mar'atu hammalatal hatab, dan begitu isteri dia Ummu Jamil masuk neraka juga, iaitu membawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Ni rantai ni. Yang di lehernya ada tali daripada sabut. Tali ada, kata dia ada kalung. Kalung mahal. Kalung ni kata ni kalau dia kena seksa ni, kalung ni akan bebaskan dia daripada seksa. Sebab ni jual kalung ni pun banyak, tebal ni. Mesti mahal, tak boleh. Solotok malaikat Malik ni. Tak ada. Selesai ni. Benda apa yang tak boleh beli? Tak boleh ni. Semua boleh beli sekarang ni. Apa saja yang penting ni. The money is king. Ataupun the king is money. Kan? Jadi raja ni duit. Boleh beli apa saja. Boleh bebas ni duit, ni duit, ni duit, ni duit. Sama pun Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Orang yang menggunakan kekayaan untuk bebaskan diri daripada kejahatan yang dia buat. Cuma. Jadi perangai-perangai sama ada sampai hari ni. Satu kita nak faham tentang kisah Abu Lahab ni dan Ummu Jamil ni. Panjang cerita ni. Panjang cerita. So, jadi kesempatan ni untuk permulaan kita untuk part yang pertama ni. Cukup sekadar tu kita baca, ulas, tafsir secara langsung, secara rambang. InsyaAllah di kesempatan lain kita akan menguraikan sedikit demi sedikit. Apa yang boleh kita ambil intipati, siapa itu Abu Lahab, siapa Ummu Jamil, kenapa dia begitu perangai. Ada faktor-faktor tertentu yang kita akan kupas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita faham. Memang kita tak nak jadi Abu Lahab, tapi kita jangan ikut perangai Abu Lahab. Jangan ikut perangai Ummu Jamil, jangan ikut perangai Abu Lahab. Spesies-spesies peperangai masih ada lagi. Dan makin tersebar. Kehancuran-kehancuran manusia oleh tangan-tangan dan lidah. Cakapan. Cukup sekadar itu. InsyaAllah ada kesempatan kita akan sambung lagi. Dengan surah yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.